Salam sejahtera Malaysia, terima kasih kerana menonton video-video dalam channel ini. Sebelum kita mula, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, share, like, dan komen. Let's go! Salam sejahtera dan selamat malam kepada semua pendengar. Berita panas, admin ingin kongsikan kepada semua. Berita ini bertajuk Tommy Thomas saman pasukan petugas khas. Berita penuh. Bekas Peguam Negara Tan Sri Tommy Thomas hari ini memfailkan saman pemula terhadap kerajaan dengan memohon perisytiharan bahawa laporan bertajuk Laporan Pasukan Petugas Khas Siasatan ke atas dakwaan-dakwaan dalam buku bertajuk My Story, Justice in the Wilderness adalah dokumen tidak sah dan bertentangan undang-undang. Tommy yang memfailkan saman itu hari ini melalui firma guaman Tetuan Tommy Thomas menamakan pengurusi dan ahli pasukan petugas khas terbabit serta kerajaan Malaysia selaku defendant. Mereka adalah pengurusi Datuk Seri Jesse Fong dan ahlinya Datuk Seri Hashim Paijan, Datuk Dr. Junaida Kamarudin, Datuk Jagjit Singh Ben Singh, Datuk Syaharudin Ali, Kebala Guru, Farah Adura Hamidi, dan Najib Suri. Beliau turut memohon perisytiharan bahawa pasukan petugas khas adalah badan tidak sah dan tidak mempunyai kuasa undang-undang untuk melaksanakan fungsi yang diberikan oleh kerajaan. Selain itu, turut dipohon adalah perisytiharan bahawa penerbitan laporan itu oleh kerajaan melanggar hak beliau seperti yang dilindungi oleh Perkara 5-1 Kebebasan Asasi dan 13-1 Perlembagaan Persekutuan. Laporan STF yang klasifikasi kerajaan pada 13 Oktober lalu antara lain mengesyorkan supaya bekas peguam negara itu disiasat atas kemungkinan pelbagai kesalahan telah dilakukannya. Ialah antara 3 syur pasukan berkenaan dalam laporan siasatannya yang kini boleh diakses secara terbuka melalui laman sesawang rasmi bahagian Hal Ehwal Undang-Undang BHEUU Jabatan Perdana Menteri JPM. Pasukan khas itu juga mencadangkan 4 langkah yang perlu diambil kerajaan bagi menangkis persepsi umum terhadap campur tangan eksekutif dalam badan kehakiman atau kekurangan kebebasan kehakiman. Langkah itu termasuk pindaan ke atas Seksyen 5-F Akta Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman JSC 2009 bagi membolehkan pelantikan 4 individu yang dihormati dalam JSC dibuat oleh Yang di-Pertuan Agung atas nasihat Ketua Hakim Negara. Selain itu, Perdana Menteri perlu secara tegas mematuhi Seksyen 2 Akta JSC bagi mempertahankan kebebasan kehakiman. Suruhanjaya Perkhidmatan Perundangan dan Kehakiman perlu diasingkan kepada 2 badan bebas. Satu ialah Badan Mengendalikan Pelantikan, Kenaikan Pangkat, Pemindahan Pegawai Kehakiman untuk ditempatkan bawah pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan. Satu lagi badan bagi mengendalikan pelantikan, kenaikan pangkat, pemindahan pegawai perundangan untuk ditempatkan bawah pejabat peguam negara. Pejabat peguam negara perlu dipisahkan daripada pendakwa raya, katanya dalam bahagian ringkasan eksekutif laporan berkenaan. Pasukan itu juga mengesyorkan supaya garis panduan diwujudkan bagi mentadbir urus pelaksanaan kuasa oleh peguam negara untuk melantik peguam luar bagi mewakili kerajaan dalam kes sivil serta untuk mendakwa kesalahan supaya pelaksanaan kuasa itu boleh dilakukan secara tulus dengan integriti dan bukan sewenang-wenangnya. Sementara itu, berdasarkan pemerhatian umum, pasukan terbabit berkata, walaupun Tommy daripada Majlis Peguam mempunyai kelayakan dari segi perundangan untuk dilantik sebagai peguam negara, beliau kurang pengalaman dan kemahiran pengurusan bagi menerajui atau bertanggungjawab ke atas sebuah jabatan kerajaan yang besar dengan lebih 2,000 pegawai perundangan serta jumlah besar kaki tangan sokongan. Walaupun beliau kritikal mengenai apa yang dianggapnya sebagai kekurangan pengalaman, pegawai perundangan dalam sesetengah bidang undang-undang dan kekurangan komitmen dalam tugas mereka, beliau tidak mengambil atau memulakan sebarang langkah untuk memperbaiki kelemahan itu. Satu-satunya langkah yang diambil beliau ialah melantik peguam luar pilihannya dengan
perbelanjaan kerajaan persekutuan, katanya. Memperincikan siasatan, pasukan itu memaklumkan mereka menyiasat 19 dakwaan dalam buku berkenaan dan terdapat 4 isu utama yang dikaitkan, yaitu badan kehakiman, pendedahan maklumat dan rahsia kerajaan, tindakan tanpa kebenaran, penyalahgunaan kuasa dan kecuaian profesional, serta kenyataan menghasut. Katanya, berdasarkan analisis dan pemerhatian terhadap dakwaan berkenaan, serta maklumat dan dokumen yang disediakan, jawatan kuasa itu berpendapat ada kemungkinan berlaku pelanggaran terhadap 5 undang-undang dan peraturan. Ia termasuk Seksyen 124I dan 203E Kanun Keseksaan, Seksyen 23 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009, Seksyen 8 Akta Rahsia Rasmi 1972, Seksyen 4 Akta Hasutan 1948, serta Peraturan Prosedur dan Pekeliling Kerajaan. Selain itu, terdapat campur tangan eksekutif dalam pelantikan hakim dan kesnya ke atas kebebasan badan kehakiman secara umum, pendedahan maklumat kerajaan dan rahsia rasmi yang tidak dibenarkan, serta penyalahgunaan kuasa, tindakan yang diambil melampaui kuasa dan kecuaian profesional.